Mekanisme subsidi bersasar tidak mudah tetapi tetap dilaksana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri mahu mekanisme subsidi bersasar termasuk untuk diesel dan petrol RON 95 dilaksana secepat mungkin. Bagaimanapun Datuk Seri Anwar mengakui pelaksanaannya tidak mudah dan agak kompleks. There's a team of money now. There will be some proposals, but we're not very convinced in terms of its effectiveness during implementation. Very complex. Unlike electricity, the house, the factory, so it's okay. But the diesel is different. Okay, the cost. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan sesi temu mesra di Pusat Penjaja Madani di Ibu Negara. Jelas beliau pelaksanaan subsidi bersasar bagi memastikan hanya golongan yang selayaknya menikmati kemudahan tersebut. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata adalah tidak munasabah untuk kerajaan meneruskan subsidi seperti kos mengerjakan haji dan elektrik kepada golongan T20. Penjaja yang memberi lesen perniagaan kepada pihak lain termasuk warga asing berdepan risiko lesen tersebut ditarik balik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihaknya sedang merangka kaedah bagi memastikan peraturan tersebut dipatuhi supaya ia memberi manfaat kepada peniaga tempatan. Kita tak boleh ada macam di bandar raya Kuala Lumpur dengan gedung-gedung besar. Jadi bagi yang baik, jadi saya punya rencana untuk bandar yang nak cari jalan yang bagi tingkat dan lesen diberikan kepada gedung tempatan. Kalau dia silang orang yang lain, kita akan naikkan. Sementara itu, beliau turut mengulangi komitmen untuk menaik taraf fasiliti dan imej ibu kota termasuk gerai penjaja demi keselesaan rakyat. Isu pelaksanaan peraturan penerbangan hutan EU-EUDR bakal dibincangkan bersama Ketua Pengarah Alam Sekitar di bawah Suruhanjaya Kesatuan Eropah EU, Florica Finnhoje pada 28 Jun ini. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Kepengetahuan Sidang Dewan Rakyat. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Syamimi Saripan di Dewan Rakyat. Silakan. Baik Miza, keperluan itu agar mesej konsisten dapat disampaikan kepada EU. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata Finnhoje bertanggungjawab meneliti dan merangka penyediaan EUDR secara keseluruhan. Saya akan bertemu dengan Florica Finnhoje, Ketua Pengarah Alam Sekitar di bawah Suruhanjaya EU, iaitu Director General in Directorate General for Environment of the European Commission pada 28 Jun 2023 di pejabat saya di Putrajaya. Florica Finnhoje merupakan Ketua Pengarah yang bertanggungjawab meneliti dan merangka penyediaan EUDR secara keseluruhan. Dan pertemuan ini nanti saya akan menegaskan lagi pendirian yang Malaysia bawa semasa di Brussels, Belgium, selain menjelaskan pandangan Malaysia secara khusus terhadap pelaksanaan EUDR. Jawapan merujuk hasil lawatan kerja ke Eropah dalam menangani isu diskriminasi minyak sawit serta bantuan segera kepada penoreh dalam menangani musim panas dan penyakit daun hingga menjejaskan hasil susu getah. Beliau turut memaklumkan ke pengetahuan Dewan misi bersama Malaysia dan Indonesia ke EU sebagai berjaya dalam menyampaikan kebimbangan negara pengeluar sawit berkenaan mengenai pelaksanaan EUDR secara kolektif melalui Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Pada masa sama, respons positif diterima daripada misi tersebut juga diharap dapat meleraikan kebimbangan Malaysia dan Indonesia terhadap pelaksanaan EUDR yang dikuatiri boleh menjejaskan sektor sawit di kedua-dua negara. Seterusnya, Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi telah memperuntuk 14.9 juta ringgit bagi mengawal penyakit luruhan daun Pestalotopiasis untuk tahun ini dan 2024. Bantuan kepada penoreh serta pekebun kecil itu meliputi 2 siri pelaksanaan. Ketika ini, siri pertama sedang berjalan di 32 lokasi termasuk Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Sabah dan Sarawak. Projek dijangka selesai pada suku ketiga tahun ini melibatkan keluasan 8,041 hektar kebun kedah.
pula menggunakan peruntukan berjumlah 49 juta ringgit bagi anggaran jumlah keluasan 4,980 hektar di 8 lokasi iaitu di Sarawak, Negeri Sembilan dan Kedah dan dijangka selesai pada suku pertama tahun 2024. Dewan turut dimaklumkan setakat tahun lepas 448 juta ringgit telah diagihkan kepada 210,000 pekebun kecil dan penuri getah sejak inisiatif pengeluaran getah dilaksana pada 2015. Seterusnya, tindakan Vietnam mengurangkan ekspor beras ke Malaysia tidak menjejaskan bekalan dalam negara. Ketika ini hasil beras meliputi 70% pengeluaran tempatan manakala hanya 30% beras import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Suri Muhammad Sabu menjelaskan 30% beras import meliputi pelbagai negara dan tidak hanya bergantung kepada Vietnam semata-mata. Bagi Malaysia, sumber import beras adalah dari pelbagai sumber: India, Myanmar, Kemboja, Pakistan dan Thailand. Tidak hanya bergantung kepada negara Vietnam. Justru kalau Vietnam mengurangkan, insya-Allah ia tidak menjejaskan kecukupan beras di Malaysia. Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Pertaruhan 1953 perlu dipinda dengan segera bagi mengekang kegiatan judi dalam talian. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan pindaan kedua-dua akta berkenaan untuk penambahbaikan undang-undang berkaitan judi. Pihak polis juga terus meningkatkan keupayaan menerusi pengumpulan data yang tepat serta kerjasama awam dituntut demi membantras isu berkaitan judi dalam talian. Judi masa itu mungkin belaga ayam aja. Sekarang ini Datuk Ketua, judi atas talian. Akta yang kita guna pakai masih sama. Kalau polis nak ambil tindakan, mereka challenge di mahkamah, judi atas talian tak termasuk dalam Akta Rumah Judi Terbuka dan Akta Pertaruhan. Mereka menang. Jadi, kita mesti ada tekad politik untuk pindah. 2021 sehingga Mei 2023, kita dah blok 2,119 laman web. Tapi Tuan Ketua, kita blok, lepas tu dia ada mirror site pula. Sebab itu pasukan polis mesti 2-3 langkah ke hadapan. Tuan Ketua, kita create public awareness, orang awam jangan terlibat. Tapi channel Telegram, kalau yang berhormat buka Telegram, kita tak minta, dia invite kita dengan aktiviti setiap masa, setiap saat dia invite. Bagi memantau kegiatan berkenaan, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bank Negara Malaysia. Beliau turut mendedahkan wujudnya naungan politik dalam kegiatan judi dalam talian. Ya, memang wujud elemen naungan politik ke atas players ini. Ada. Affirmatively ada. Itu yang dipertua. Dari situlah datang influence dan protection. Dari situlah datang corruption and bribery. Dari situlah wujudnya tipis political will untuk mengadakan dan membaharui tekad untuk memerangi perkara ini habis-habisan. Jadi pusingan dia adalah players dinaungi dan dia membalas dia punya political master. Political master melindungi dia supaya tindakan tak diambil. Contoh, maklumat dibocorkan. Contoh, polis faham sungguh-sungguh tentang pattern ini. Wujud. Sidang Dewan Rakyat untuk hari terakhir menyaksikan Kertas Putih Kesihatan sedang dibentangkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa selepas selesai sesi pertanyaan jawab lisan. Dan saya kira itu saja perkembangan dari Parlimen. Untuk mendapatkan perkembangan terkini berita semasa, teruskan bersama Miza di Berita Tengah Hari. Silakan Miza. Baik, terima kasih Mimi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun berlantik Datuk Muhammad Isa Syafiee meninggal dunia malam tadi di Hospital Sultan Abdul Halim HSAH Sungai Petani akibat jangkitan kuman pada jantung, paru-paru dan juga buah pinggang.
Allahyarham 69 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Abdul Halim HSAH pada kira-kira jam 11.23 malam. Awal bulan lalu, Muhammad Isa dilaporkan kritikal dan dirawat di unit rawatan rapi ICU HSAH. Pada Pilihan Raya Umum PRU ke-14 lalu, Datuk Muhammad Isa Wakil PAS menang kerusi Dun Belantik dengan majoriti 2,574 undi selepas mendapat 9,600 undi menewaskan calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah dan calon PKR Abdul Rashid Abdullah. Kedah akan mengadakan PRN dalam masa terdekat bersama 5 negeri lain selepas tidak mengadakan pilihan raya negeri PRN serentak dengan PRU ke-15 pada November lalu. Seorang pelajar sekolah menengah di Pekan Pahang tidak sedarkan diri selepas mengalami kelesuan haba atau heat exhaustion ketika menyertai satu acara larian semalam. Berikutan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai agar lebih berhati-hati dan menghadkan aktiviti di luar dalam cuaca yang panas. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus dalam satu kenyataan memaklumkan pelajar lelaki berusia 15 tahun itu dibawa ke Hospital Pekan selepas mengalami simptom suhu badan terlampau melebihi 39 darjah Celsius, degupan jantung meningkat selain percakapan dan fungsi otak terjejas. Pelajar tersebut diberi rawatan hidrasi dan sokongan sebelum dirujuk ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA di Kuantan serta dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dan keadaannya semakin stabil. Orang ramai disarankan menggunakan pelindung diri dan sentiasa mengekalkan tahap hidrasi untuk mengawal atur suhu badan. Selain itu, sentiasa awasi gejala keletihan dan strok haba dan segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat sekiranya mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas. Isu ketidakhadiran pelajar menduduki peperiksaan SPM tahun lalu. Kementerian Pendidikan sudah melakukan siasatan dan kajian mengenainya bagi memastikan perkara sama tidak berulang pada masa akan datang. Untuk kita kongsikan selepas ini dan ambil tindakan dan intervensi bagaimana kita nak memastikan bahawa kehadiran ini pada masa-masa akan datang dapat diatasi. Ini masalah lama sebenarnya, ya. Cuma kali ini kita jadikan dia sebagai satu langkah untuk kita pastikan bahawa calon-calon ini hadir dan maknanya ambil peperiksaan itu. Selain itu, KPM dengan kerjasama kementerian lain juga sedang meneliti pelajar lepasan SPM yang tidak mahu sambung belajar ke peringkat lebih tinggi. Bahan arkib akan terus dipelihara sebagai warisan khazanah negara dan itu komitmen diberikan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan ia bertujuan meningkatkan semangat jati diri dan perpaduan dalam kalangan masyarakat menerusi bahan sejarah yang terdapat di Arkib Negara Malaysia. Memang mungkin dalam di keseluruhannya mungkin tak begitu ramailah rakyat Malaysia sedar bahawa kita ada satu venue atau tempat di mana sejarah ataupun bahan-bahan arkib disimpan. Itu adalah satu daripada cara kita memupuk perpaduan keharmonian jati diri untuk rakyat kita Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Minggu Arkib Antarabangsa 2023 yang berlangsung pada 9 hingga 16 Jun di Ibu Negara. Sehingga April lalu, jumlah koleksi persendirian yang disimpan di Arkib Negara adalah 235,507 unit. Sektor penjagaan kesihatan menyumbang kira-kira 5.9 juta tan sisa pepejal kepada tapak pelepasan sampah dan lebih 4% kepada pelepasan karbon. Menyedari hal tersebut, kempen #GiveBack dianjurkan bertujuan meningkatkan kesedaran berhubung kepentingan pelepasan sisa perubatan secara bertanggungjawab. Sejumlah 600 farmasi terlibat sebagai pusat pengumpulan sisa perubatan. We are partnering with the community pharmacy and will have 600 over outlet where patients and consumer are now able to bring back their used inhalers and blister pack to this pharmacy to dispose it properly.
Setiap satu penyedut berkenaan berpotensi melepaskan gas karbon dioksida yang boleh memenuhi 300 belon selain boleh menyebabkan kebakaran. Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan Peringkat Kebangsaan 2023 yang berlangsung bermula 11 Jun lalu sehingga Jumaat ini mendapat kerjasama dari Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang bagi menarik minat pengunjung. Pelbagai ruang pameran bermanfaat disediakan buat para pengunjung. Objektifnya menghayati keindahan serta keistimewaan kitab suci Al-Quran yang menjadi panduan umat Islam. Pameran tersebut menerima sambutan baik. Kalau kita tengok pada hari ini rasanya dah tak ramai orang ingat siapa pemenang tilawah daripada dulu-dulu kan. Jadi kita cuba mengimbau kembali, kita bawa balik sejarah ke sini supaya semua orang hari ini boleh melihat kembali orang-orang tokoh-tokoh hebat dalam bidang Al-Quran lah. So, sebab tu kita pilih tema macam tu lah. Saya dengan Dasko Aulia rasa seronok dan berbangga dapat terlibat dengan program tilawah Al-Quran ni, dan sikit sebanyak saya dengan dia dapat menambah ilmu lah. Macam contoh hari ni kami buat dalam masa yang sama kami tembak PC, so kami buat acara yang disediakan lah, macam buat tulisan hafal ni lah. Apa banyak yang info yang kita tak tahu kita dapat. Macam-macam lah. Start kemarin datang waktu pagi. Hari ni masih si petang pula. Sambil mendengar. Lepas tu tengok apa cara bacaan. Makcik pun tak pandai. Kita cari tentang kajian tentang sains, teknologi, engineering dan matematik dalam Al-Quran. Ramai. Mechanical, macam robotik, RCJ. Melaka meluluskan pelantikan 1,422 guru kafar Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Negeri. Lantikan secara kontrak khas dan penyelarasan elam perkhidmatan sebanyak RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Januari lalu. Hari ini saya nak buat Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata peruntukan tambahan berjumlah lebih RM3.49 juta perlu ditanggung kerajaan negeri bersama Majlis Agama Islam Melaka. Jadi saya harap keputusan ini akan memberikan rangsangan kepada semua guru-guru Sekolah Rendah Agama Jaim untuk terus memberikan perkhidmatan cemerlang dan dapat mendidik anak-anak Melaka, pelajar-pelajar Islam menjadi insan yang berguna kepada bangsa, agama dan negara. Beliau berkata demikian di Seri Negeri Aikeroh. 48 kes kehamilan luar nikah membabitkan kanak-kanak dan remaja bawah umur direkodkan di Kelantan sehingga Mei lalu dan ia berbanding 45 kes berbanding tahun lalu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan menjangka angka itu semakin meningkat tahun ini. Pengarah JKM Kelantan, Said Siduk berkata walaupun angka itu dilihat tidak besar berbanding negeri lain, pihaknya mahu menjadikan sifar kes seksual membabitkan remaja, terutamanya kanak-kanak di negeri itu. Pihaknya juga yakin masih banyak kehamilan luar nikah yang dirahsiakan keluarga atas faktor tertentu. Kita mengharapkan dengan program berterusanlah sama ada dilaksanakan oleh mana-mana agensi lah atau NGO, kita mengharapkan kita dapat tangani benda ini lah. Dan insyaAllah juga kita sentiasa bekerjasama lah dengan mana-mana pihak untuk membantu supaya masalah remaja ini ataupun gejala yang tidak sedar ini dapat kita kawal. Beliau menasihatkan ibu bapa sekiranya ada anak yang menjadi mangsa seksual segera membuat laporan untuk tindakan pihak berkuasa. Bursa Malaysia memulakan dagangan awal lebih rendah mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang bercampur-campur dan setakat pukul 12.41 tengah hari Bursa Malaysia susut 4.96 mata kepada 1,380.46 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya SCIB naik 2 sen kepada 40.5 sen, Klasita susut 1 sen kepada 9.5 sen dan DNAX bertambah 1 sen kepada 51.5 sen.
Manakala saham yang mencatat keuntungan pula pertama meningkat 44 sen kepada RM3.34 sen, KLK naik 16 sen kepada RM21.76 manakala Allianz bertambah 14 sen kepada RM14.30 sen. Nilai ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi dan ia berikutan permintaan yang lemah walaupun Rizal Persekutuan mengekalkan kadar faedah pada 5.25% semasa mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan dan pada pukul 12 tengah hari ringgit diniagakan pada 4.63 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.44 dan berada pada 3.28 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.85 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.00 berbanding euro. Manakala berbanding baht pula, ringgit didagangkan pada 13.30. Kempen Jom Auto Labo Anjuran Amanah Saham Nasional Berhad ASNB berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pelaburan dan perancangan keuangan. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutifnya Muzaffar Othman, sejak dilancarkan 4 tahun lalu, kempen itu menerima penyertaan positif membabitkan simpanan berjumlah RM292 juta. Kelima kempen Auto Labo turut mendapat sambutan menggalakkan dengan 6,348 transaksi direkodkan melibatkan potongan berjumlah RM2.6 juta. Ia menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM255,000. Frisha Frank anak Patrick dinobat pemenang hadiah utama dan membawa pulang sebuah Pro 2 Alza. Kami mengesyorkan untuk anda mulakan pelaburan melalui Auto Labo fungsionaliti kami dalam My ASNB Portal ataupun app untuk manfaat pelabur-pelabur sendiri. Dan terakhir, saya mengingatkan pelabur-pelabur untuk tidak mudah terpedaya dengan skam-skam pelaburan yang sentiasa ada sekarang ini. Tambahnya, Auto Labo memudahkan urusan pelaburan secara berkala menerusi perkhidmatan potongan terus daripada akaun bank tanpa sebarang charge. Malaysia menggesa dunia dan pemain industri digital bekerjasama bagi menjamin keselamatan cyber. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menegaskan semua pihak perlu berperanan agar pertumbuhan sektor digital tidak terencak dengan isu terbabit. Cybersecurity is a shared responsibility, therefore, and there must be smart collaboration with each other for this purpose. Cyber domain transcends the geographical boundaries of countries. Thus, in almost all cybersecurity framework, international collaboration will be identified as a pillar or area of concern. There is a need for bilateral, multilateral, regional and international collaboration. Beliau berucap dalam rangka lawatan sempena misi pelaburan Minggu Teknologi London. Tahun lalu, lebih 6 trilion insiden berkaitan keselamatan cyber dilapor berlaku di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Indeks Keselamatan Cyber Global 2020 menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kelima. Mayat mangsa yang maut dalam tragedi kapal karam di Laut Greece semalam dibawa ke pelabuhan Yunani Kalamata malam tadi dan sekurang-kurangnya 79 orang terbunuh dan ratusan lagi dikhawatiri hilang dalam insiden tersebut. Mayat beberapa mangsa telah diturunkan dari kapal pengawal pantai Greece yang berlabuh di pelabuhan Greece Selatan. Operasi berlanjutan sehingga awal pagi tadi untuk memindahkan mayat ke dalam truk. Badan Amal Penyelamat Eropah percaya kira-kira 750 orang berada di atas kapal sepanjang 20 hingga 30 meter itu. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2023. Pasukan pecut lelaki elit negara menghadiahkan pingat pada hari pertama kejohanan di Velodrome Nasional semalam. Pasukan yang dibarisi Muhammad Fadil Muhammad Zonis, Muhammad Ridwan Syahrom dan Umar Hasbullah mencatatkan masa 44.363 saat
Untuk mengatasi Kazakhstan yang dibarisi oleh Sergei Panoyov, Dmitry Rizanov dan Kirill Kurdidi pada penentuan pingat gangsa. Dalam pada itu Jepun yang diwakili Kaya Ota, Yuta Obara dan Yoshitaku Nagasako dengan catatan 42.987 saat berjaya mempertahankan kejuaraan. Selepas menewaskan Guo Shuai, Zhao Yu dan Zhuang Shengzi dari China terdahulu pada pusingan kelayakan skuad negara terlepas peluang ke final selepas menduduki tempat ketiga dengan catatan 44.728 saat di belakang Jepun dan China, manakala Kazakhstan berada pada kedudukan keempat. Aksi persahabatan antarabangsa melibatkan skuad Harimau Melaya. Kemenangan Malaysia 4-1 ke atas pasukan yang ranking dunianya lebih tinggi Kepulauan Solomon pada aksi malam tadi tidak mencukupi untuk Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Kim Pan-gon. Jelas Pan-gon selain melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya sehingga menyebabkan ketinggalan 0-1 pada awal perlawanan. Beliau juga kecewa Harimau Melaya tidak berupaya untuk mendapatkan kemenangan besar. We deserve to win, but I think like scoring I think must be more than 4. I think this part I think we should improve. I think we also when we have chance, I think we should put the ball in. That habit also important. But I'm happy that we maintain win at home. Dalam saingan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu malam tadi, menyaksikan pasukan lawan terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Rafael Liai pada minit ke-11. Malaysia mula bangkit pada minit ke-40 apabila dapat menyamakan kedudukan menerusi Paulo Josu sebelum Arif Aiman Muhammad Hanafi menjadikan kedudukan 2-1 pada penghujung separuh masa pertama. Harimau Melaya terus mendominasi permainan pada separuh masa kedua menerusi 2 lagi gol yang dijaringkan oleh Safawi Rashid dan Lita pada minit ke-77 dan 90. Aksi persahabatan antarabangsa itu adalah antara persiapan Harimau Melaya bagi menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar Januari tahun depan. Saham Manchester United melonjak 13% mencecah paras tertinggi dalam tempoh 2 bulan selepas beberapa laporan mendedahkan Sheikh Jassim bin Ahmad Al Thani dari Qatar berjaya dalam bidaan membeli kelab tersebut. Tempatan Qatar turut melaporkan Sheikh Jassim, anak kepada bekas Perdana Menteri negara itu, bersedia untuk diumumkan sebagai pembina pilihan Manchester United. Bagaimanapun kelab itu sehingga kini masih belum memberi sebarang kenyataan berhubung perkara tersebut. Media tempatan United Kingdom minggu lalu melaporkan Sheikh Jassim membuat tawaran kelima dan terakhir dengan nilai lebih £5 bilion. Tawaran itu hadir selepas jutawan Britain James Ratcliffe Ineos dilaporkan menambah baik tawarannya pada April. Saham Manchester United meningkat 53% sejak pemilik kelab dari Amerika, keluarga Glazer, mempertimbangkan untuk menjual kelab itu November lalu. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.